Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tugasan Joshik 2 kami yang bertajuk Kekebalan Islam sebagai Agama Persekutuan di Negara Malaysia mengamalkan konsep demokrasi berparlimen. Bagi bahagian pengenalan artikel kami berkenaan dengan kekebalan Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia yang mengamalkan konsep demokrasi berparlimen. Jadi perkara pertama yang terdapat dalam bahagian pengenalan artikel kami ialah berkenaan dengan maksud Islam. Harus difahami bahawa Islam itu adalah agama di mana kepercayaan bagi seseorang individu itu untuk mempercayai dan menganuti agama tersebut. Dan majoriti masyarakat di Malaysia ialah masyarakat yang beragama Islam. Dan agama Islam juga telah didaulatkan sebagai agama persekutuan Malaysia. Perkara yang kedua yang kami nyatakan di bahagian pengenalan artikel kami ialah berkenaan dengan maksud demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dan pemerintahan itu adalah salah satu cabang dalam agama di mana digunakan untuk mentadbir dan menguruskan hal-hal di dalam sesebuah negara. Jadi di Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Jadi perkara seterusnya yang kami nyatakan di bahagian pengenalan artikel kami ialah berkenaan dengan urusan perundangan dan pentadbiran Islam di bawah urusan negeri. Jadi ia bermaksud perkara ataupun perundangan dan pentadbiran berkenaan agama Islam itu diletakkan di bawah pengurusan negeri tersebut. Sebagai contoh, Majlis Agama Islam Negeri Johor mengawal ataupun menguruskan hal-hal berkenaan agama Islam di negeri tersebut. Selain itu, perkara lain yang kami nyatakan di bahagian pengenalan artikel kami ialah berkenaan dengan sejarah agama Islam sebagai salah satu undang-undang dalam sistem pentadbiran. Peruntukan Islam dalam perlembagaan persekutuan ialah merupakan salah satu unsur tradisi yang menyebabkan kedudukan agama Islam itu dikekalkan bersama kedudukan raja-raja sebagaimana sebelum merdeka. Dengan kata mudahnya, agama Islam itu telah berkurun lamanya wujud dan telah menjadi agama rasmi di negeri-negeri di bawah jajahan raja-raja di tanah Melayu pada ketika itu. Dan selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, agama Islam itu dikekalkan kedudukannya dan diperuntukkan sebagai agama persekutuan di Malaysia sehingga kini. Seterusnya, perkara yang kami nyatakan di bahagian pengenalan artikel ini ialah berkenaan dengan kebebasan beragama. Malaysia merupakan sebuah negara yang majoriti masyarakatnya ialah kaum Melayu dan agama Islam. Walaupun agama Islam itu diperuntukkan sebagai agama persekutuan di Malaysia sejak mencapai kemerdekaan, tetapi kaum-kaum lain yang ada di Malaysia seperti China, India, Iban, Kadazan, mereka diberi kebebasan untuk menganuti agama-agama lain mengikut kepercayaan mereka. Jadi di sini mereka boleh menganuti agama mengikut pilihan mereka dengan aman dan harmoni. Dan ini menunjukkan bahawa walaupun agama Islam itu diperuntukkan sebagai agama persekutuan di Malaysia, ia tidak memaksa kaum-kaum lain untuk menganuti dan mempercayai agama Islam. Jadi agama Islam itu menghormati kaum-kaum lain untuk mereka bebas memilih agama mengikut kepercayaan mereka masing-masing. Perkara yang terakhir yang kami nyatakan dalam bahagian pengenalan artikel kami ialah berkenaan dengan nilai agama dalam demokrasi. Di sini kami menerangkan apakah nilai agama yang digunakan ataupun yang dilaksanakan di dalam sistem demokrasi berparlimen yang menjadi sistem pemerintahan di Malaysia. Jadi di sini kami mengulas apakah nilai-nilai agama yang diterapkan di dalam sistem demokrasi untuk menguruskan sistem pentadbiran negara. Bahagian seterusnya dalam artikel kami ialah permasalahan dan objektif kajian. Jadi di sini kami akan nyatakan perkara-perkara yang ada di dalam permasalahan dan objektif kajian kami. Jadi permasalahan dan objektif kajian yang pertama yang ada dalam artikel kami ialah mengkaji peranan agama Islam dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Jadi di sini kami akan menerangkan dengan mengenai apakah peranan agama Islam yang terdapat dalam sistem demokrasi di Malaysia untuk mentadbir dan menguruskan negara. Jadi permasalahan dan objektif kajian yang kedua yang ada dalam artikel kami ialah mengenal pasti faktor penggunaan agama Islam sebagai agama persekutuan dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Jadi di sini kami mengulas berkenaan dengan apakah faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam ini dikekalkan kedudukannya dan menjadi agama persekutuan di Malaysia dan menjadi salah satu agama yang digunakan dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Proses pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen yang berkonsepkan agama Islam di Malaysia merupakan
permasalahan dan objektif kajian yang seterusnya. Jadi di sini kami menyatakan dan kami mengulas berkenaan dengan proses-proses yang dilaksanakan dalam pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dan apakah unsur-unsur agama Islam yang diterapkan dalam sistem demokrasi berparlimen ini. Permasalahan dan objektif kajian yang seterusnya ialah kami mengkaji apakah bukti penggunaan agama Islam dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Jadi di sini kami merungkai apakah benar bahawa agama Islam itu digunakan dalam sistem pentadbiran di Malaysia. Jika benar ia digunakan, di manakah bukti-buktinya? Jadi di sini kami nyatakan apakah bukti-bukti penggunaan agama Islam itu digunakan dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia ataupun ia tidak digunakan. Permasalahan dan objektif kajian yang seterusnya yang ada dalam artikel kami ialah mengenal pasti cabaran dalam mengimplementasikan agama Islam dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Jadi di sini kami mengulas berkenaan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi untuk mengimplementasikan agama Islam ini dalam sistem demokrasi di Malaysia untuk memastikan sistem demokrasi di Malaysia itu menerapkan ciri-ciri agama Islam yang merupakan agama persekutuan di Malaysia. Permasalahan dan objektif kajian yang lain yang ada dalam artikel kami ialah tentunya jika ada cabaran, tentunya ada langkah-langkah untuk mengatasi cabaran. Jadi kami mengenal pasti langkah-langkah untuk mengatasi cabaran dalam mengimplementasikan agama Islam dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi cabaran-cabaran yang berlaku dalam mengimplementasikan agama Islam itu dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Jadi permasalahan dan objektif kajian yang terakhir bagi artikel kami ialah kami mengenal pasti faedah yang diperolehi hasil daripada kekebalan agama Islam sebagai agama persekutuan. Jadi sebagaimana yang kita rasai sekarang, Malaysia menjadi sebuah negara yang aman dan harmoni. Dan ini juga merupakan salah satu hasil daripada kekebalan agama Islam sebagai agama rasmi, di mana walaupun agama Islam itu dijadikan agama persekutuan di Malaysia, tetapi masyarakat kaum lain dan yang beragama lain masih hidup dengan aman dan harmoni, dan masyarakat di Malaysia masih lagi mengekalkan semangat perpaduan, dan ini merupakan salah satu faedah yang diperolehi hasil daripada kekebalan agama Islam itu sendiri. Dan kami juga mengenal pasti faedah-faedah lain yang diperolehi daripada segi ekonomi dan juga kemajuan negara. Bahagian yang seterusnya ialah metodologi kajian. Pada bahagian metodologi kajian ini, kami menyatakan berkenaan dengan maksud metodologi, yang di mana maksud metodologi itu membawa kepada kaedah, jalan, teknik dan corak ataupun sistem. Metodologi itu juga membawa maksud kepada ilmu tentang metod dan disiplin yang digunakan semasa melaksanakan kajian untuk mencapai sesuatu tujuan yang tertentu. Selain itu juga kami menyatakan berkenaan dengan sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugasan artikel ini. Dan antara sumber-sumber yang kami gunakan ialah seperti artikel, jurnal, kertas kerja yang kami perolehi daripada carian di laman internet. Skop kajian. Terdapat dua skop, iaitu skop aspek dan masa. Pertama sekali, skop aspek. Pengkaji memilih untuk membuat kajian tentang peranan agama Islam sebagai agama persekutuan dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi Malaysia. Implikasi yang kita dapat daripada tajuk ini ialah kita dapat menunjukkan bahawa Islam bukan menjadi agama untuk upacara-upacara kerajaan atau upacara rasmi sahaja, tetapi Islam menjadi agama negara dan seterusnya hendaklah berpengaruh dalam membentuk polisi pentadbiran dan hala tuju negara. Sebagai contoh, UMNO berjuang untuk mengadakan perlembagaan sekular dan menjadikan Islam hanya untuk mengadakan perlembagaan sekular dan menjadikan Islam hanya untuk tujuan upacara, kerana untuk mengadakan perlembagaan sekular dan menjadikan Islam untuk tujuan upacara tidaklah memerlukan mana-mana pihak melakukan perjuangan. Seterusnya, skop masa. Kita dapat mengambil contoh pada tahun 1979, iaitu tafsiran undang-undang yang menyokong pandangan ini turut boleh dilihat antaranya melalui pandangan yang diberikan oleh sarjana seperti Sheridan dan Group. Hal ini demikian kerana selain keputusan mahkamah, tafsiran pakar undang-undang yang menyokong pandangan ini turut boleh dilihat antaranya melalui
pandangan yang diberikan oleh sarjana seperti Sheridan dan Group pada 1979. Kajian literature. Dalam kajian kami ini, kami memperoleh banyak informasi-informasi melalui terbitan buku ilmiah, jurnal, artikel yang kami dapati dari laman sesawan, di mana sangat berkait rapat dengan tajuk kajian kami. Saya ingin membentangkan dua jurnal yang kami pakai untuk kajian kami. Yang pertama ialah bertajuk Faktor-Faktor Kelemahan Pengurusan dan Pentadbiran Islam di dalam Malaysia serta langkah-langkah mengatasinya, yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Muhammad Syahir Abu Bakar. Kami memilih jurnal ini kerana jurnal ini mengandungi isi berkaitan dengan cabaran dan langkah-langkah mengatasi dalam mengimplikasikan agama Islam. Jurnal seterusnya yang diterbitkan oleh Muhammad Adib Samsudin pada tahun 2019 yang bertajuk Kedudukan dan Implikasi Perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan ke arah Memartabatkan Kedaulatan Islam. Jurnal ini wajar untuk dijadikan bahan rujukan kerana terkandung banyak isi yang membantu kami menghasilkan tajuk isi-isi penting seperti peranan agama Islam dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dan proses serta bukti mengadaptasi agama Islam dalam sistem demokrasi berparlimen. Selain itu juga kami memperoleh banyak carian laman sesawan yang sah dan juga tepat untuk memperolehi informasi-informasi berkaitan dengan kajian kami. Pembahagian bab. Di dalam kajian kami terbahagi kepada 3 pembahagian bab untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan jurnal kajian kami. Bab pertama merupakan pendahuluan kepada kajian yang jelas mengandungi perkara-perkara asas kajian. Antaranya mengandungi permasalahan kajian, objektif kajian, metodologi kajian dan kepentingan kajian. Manakala bab kedua pula kami menghuraikan banyak isi-isi penting yang terkandung dalam objektif kajian, serta kami membuat penulisan untuk menjawab kesemua persoalan yang terkandung dalam permasalahan kajian. Akhir sekali, bab ketiga, kami menghuraikan tentang kesimpulan keseluruhan kajian secara ringkas, tepat dan padat. Kepentingan kajian ini ialah permuafakatan dan perkongsian kuasa. Sebagai contoh, kedua-dua konsep permuafakatan dan perkongsian kuasa adalah dua konsep penting yang telah diamalkan oleh parti-parti politik. Hal ini penting kerana politik kepartian yang diasaskan bermula dengan Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia adalah berasaskan kepada politik perkauman. Selain itu, persaingan politik Malaysia yang berasaskan perkauman berbanding ideologi, demonstrasi dengan amalan ini membolehkan setiap agama sama-sama berkongsi kuasa dan mempunyai hak dalam pemerintahan Malaysia. Hasilnya, wujud sistem satu parti yang didominasi oleh Perikatan BN. Formula permuafakatan membolehkan BN berkuasa lebih dari setengah abad kini adalah suatu fakta. BN adalah contoh pertembungan agama yang dikendalikan dengan bijak. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu mewakili kepentingan Islam. MCA pula memelihara agama dan budaya orang-orang Cina, manakala MIC pula memperjuangkan hak-hak Hindu. Ciri paling menonjol dalam parti ini ialah keahlian yang berasaskan kaum, di mana agama menjadi prasyarat kepada definisi identiti kaum. Jadi sampai situ saja pembentangan kami tentang Joshik 2, dan saya wakil daripada kumpulan 2 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Ashikin kerana banyak membantu kami menyelesaikan tugasan artikel kami. Dan dari situ saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.